KPM. Kosong pula. Assalamualaikum Fizi. Salam. Cari apa tu? Saya tengah memilih desain baju lah, cikgu. Desain baju yang macam mana? Tapi tak ada yang memikat hati saya lah, cikgu. Kalau saya nak buat sendiri, desain boleh, cikgu? Boleh. Kalau nak buat reka bentuk yang baru, Fizi kena masuk kelas saya dalam hari ini. Tajuknya Cetakan Digital Tekan Panas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan Abang Fizi kembali sebagai hos anda pada hari ini, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Azlan daripada SMK Senawang Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih Fizi. Ya, Apa khabar? sahabat sihat, Cikgu. Saya agak bergaya, Cikgu, hari ini, Cikgu. Terima kasih. Baiklah, kami tidak berdua, kami bersama-sama dengan Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Duzaimah Kamaruddin daripada SMK Tun Mutahir Batu Berendam Melaka yang bersama-sama kita pada hari ini. Cikgu, hari ini di depan saya ni, Cikgu, banyaknya perkakasan yang pelik-pelik, Cikgu. Ini kita nak belajar apa ini, Cikgu? Tak ada barang pelik pun Fizi. Semua yang ada di depan ni sebenarnya adalah tentang mata pelajaran hari ini, MPV Produksi Reka Tanda, di bawah tajuk yang khusus hari ini ialah Cetakan Digital. Cetakan digital, Cikgu. Oh, patutlah ada kena mengena dengan reka bentuk baju tadi, Cikgu. Ya. Baik, Cikgu, teruskan, Cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Hari ini kita akan mengikuti satu lagi tajuk yang hebat dalam mata pelajaran ini, iaitu cetakan digital. So, saya ada sediakan sedikit bahan di layar skrin. Inilah tajuk modul yang kita akan belajar ni ialah cetakan digital. Okay, suka saya terangkan, dia ada banyak perkara tentang cetakan digital ini. Yo, baik. Okey, apa yang dikatakan cetakan digital tekan panas ataupun heat press? Oh, sini. Pendedahan dengan cabang cetakan digital tekan panas ataupun heat press menerangkan tentang kaedah, teknik dan proses penghasilan produk cetakan tekan panas. Dan maksud cetakan digital itu sendiri ialah bermaksud sesuatu hasil cetakan yang dihasilkan melalui TMK. TMK ni apa, Cikgu? TMK ialah berkaitan dengan penggunaan alat-alat komputer. Oh. Jadi, okey Fizi, apakah maksud cetakan digital tadi? Lebih kurang. Dia menggunakan kaedah TMK, Cikgu. Ya, kita tengok jawapan dia. Okey, betul lah jawapan Fizi tanya. Baik, Cikgu. Baik, cetakan digital ni ada banyak jenis seperti yang ada di skrin ini. Cetakan digital yang ada itu seperti contohnya cetakan mesin digital inkjet. Yang mesin panjang tu untuk print kain rentang lah. Kemudian ada cetakan mesin digital toner, dan kemudian yang sebelah tu ada cetakan mesin dawat offset. Dan yang bawah sekali ialah cetakan digital tekan panas ataupun heat press yang kita akan belajar pada hari ini. Oh, menariknya, Cikgu. Dan ini adalah sebahagian daripada peralatan dan bahan yang kita akan gunakan dalam topik ini, yang mana seperti ada komputer, mesti ada perisian, ada plotter, ada pemberas keluli, dan di sebelahnya juga ini bahan-bahan yang sampingan juga. Jadi semua ini akan digunakan dalam tiga kaedah yang kita akan cuba pelajari pada hari ini. Baik, Cikgu. Jadi kaedah cetakan ada 3. Mula-mula kaedah tekan panas vinyl, iaitu menggunakan stiker. Kaedah tekan panas sublimation paper. Dan yang ketiga adalah kaedah tekan panas transfer paper. Transfer paper, Cikgu, ya? Ya. Bukan transfer paper, tapi bukan paper biasa. Dia yang khas untuk untuk cetakan tekan panas ini. Jadi, Cikgu, saya tertarik dengan satu bahan kat sini, Cikgu, iaitu kaedah tekanan panas vinyl
fabrik ni, macam mana ni kaedah dah cikgu? Okey, yang ini menggunakan stiker vinyl lah. Seperti yang ada dekat baju tu, ada huruf tu. Dia menggunakan vinyl yang dipotong menggunakan plotter atau mesin pemotong vinyl lah. So dia akan di-press menggunakan alat ini dan dia akan terus melekat pada baju. Oh, tak kata tanggal dah cikgu ya? Tak payah tanggal. Kita cuma tanggalkan dia punya kulit luar tu saja. Baik, kita akan belajar sekejap lagi, tapi sekarang ni kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Azlan kita, iaitu Ketua Panitia Produksi Reka Tanda SMK Senawang Seremban Negeri Sembilan. Hari ini kita akan selusuri tentang mata pelajaran Produksi Reka Tanda tingkatan 5 cetakan digital kita pada hari ini. Cikgu, apa yang harus saya lakukan sekarang ni, Cikgu? Baik, sekarang ni Fizi, bila kita dah nak buat satu reka bentuk tu, kita mesti ada lakaran. Lakaran ni adalah satu kaedah untuk kita menjana idea lah. Seperti yang ada di skrin ni. Bila buat lakaran tu, dia ada beberapa langkah atau beberapa peringkat lakaran. Mula-mula dipanggil lakaran awal. Okay? Dan kemudian ada idea yang dipilih dan seterusnya kepada lakaran separuh penuh. Tapi sebelum kita buat lakaran itu, kita kena menetapkan tema lah. Okay, tema apa yang kita nak buat kali ini? Apa tema ni, Cikgu? Ya? Tema kali ini kita nak buat tema sukan. Tema sukan dan khusus kepada sepak takraw. Memang ada kena-mengena dah, Cikgu. Kami di Didik TV ni pun baru je menubuhkan pasukan sepak takraw, Cikgu. Sesuailah dengan keperluan Fizi tadi. Nak cari baju yang baru kan? Ya, Cikgu. Jadi untuk lakaran awal, ini contoh lakaran awal. Jadi kita menjana idea yang awal ni untuk cari mana satu gambar yang kita suka, yang kita minat. Okay, dalam banyak lakaran ni, kita kena pilih satu lah. Jadi kata saya dah pilih yang logo yang ini. Saya pilih yang ujung, Cikgu. Ujung sekali. Okey, ujung ni kita akan jadikan dia lakaran separuh penuh. Itu kita mesti buat lakaran separuh penuh untuk kita lebih tingkatkan lagi dia punya idea. Sebab dalam proses lakaran ni banyak lagi idea tu boleh keluar. Jadi kalau macam Fizi sekarang ni, kita cuba buat satu lakaran yang ada kat sini, iaitu lakaran separuh penuh lah. Sebab Fizi dah pilih tadi design. Baik, saya akan buat, Cikgu, ya. Kita buat lakaran satu. Cuba. Baik. Jadi ini idea daripada Fizi lah tentang macam mana gambar yang dia minat tu untuk kita janakan pada peringkat yang seterusnya lah. Baik. Okey. Kawan-kawan, yang ada kat rumah pun boleh buat sama-sama ya. Nah, dah siap dah, Cikgu. Itu dah, tahniah dah tu. Cantik tu. So ada 3, di sini dikatakan ada 3 lakaran separuh penuh yang telah dijanakan idea dia oleh Fizi tadi untuk nanti kita akan ke peringkat yang seterusnya, iaitu menggunakan kaedah TMK. Itu pun kalau 3 ni pun sebenarnya boleh banyak lagi, Fizi. Boleh banyak lagi idea yang kita boleh terjemahkan dan akan dapat satu hasil yang lebih baik lagi. Baik, Cikgu. Tapi kalau dah nak berhenti sampai sini pun tak ada masalah. Boleh, Cikgu. Boleh kita kembangkan lagi, Cikgu, ya? Boleh lagi. Nak tambah apa-apa lagi pun boleh kat tepi tu. Okey. Cikgu. Suka hati kita, Cikgu, kan? Nak buat apa-apa, Cikgu, kan? Boleh tak ada masalah. Nak ada render, nak ada tambahan objek. Janji logo tu ataupun gambar tu kita memang minat. Baik, saya tengah menambah renda di bola takraw saya ni, Cikgu. Ya, tambah lagi. Saya tambah lagi, Cikgu, ya. Sekejap. Ini dipanggil penghasilan karya, Cikgu. Ya, betul. Penghasilan karya dan masih lagi penjanaan idea, tapi di peringkat lakaran separuh penuh. Baik. Okey, Cikgu. Cikgu, kalau kita pakai pen, boleh, Cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya pakai pensel, Cikgu, ya? Media tak ada masalah. Ada yang selesa pakai pad, ada yang selesa pakai pensel. Tak ada masalah. Asalkan kita dapat terjemahkan idea itu pada karya kita nanti.
Bagaimana cikgu? Cikgu melihat lakaran separuh penuh saya ni, cikgu. Ya, bagus sekali. Saya puji lakaran Fizi ini kerana dia dapat menggambarkan pelbagai idea di situ. Dengan satu tema saja, tapi kita pelbagaikan dia punya hasil karya dia. Dan insyaAllah kita akan pilih satu lagi di sini untuk kita bawa ke peringkat menggunakan TMK nanti. TMK, cikgu, ya? Jadi itu apa yang langkah seterusnya, cikgu? Yang saya perlu menambah baik hasil lakaran separuh penuh saya ni, cikgu. Boleh lagi kalau boleh buat lakaran di kertas yang lain, tambah lagi. Yang ada ni jangan diusik lagi. Kita tambah pada lapiran yang kedua, yang ketiga. Selagi idea tu kita keluar, baik. Kita boleh lagi menjana idea sampai gambar tu dapat yang paling cantik kita minat. Baik. Saya cuba lagi, cikgu, ya? Boleh. Saya tambah lagi. Cikgu, ada beberapa penambahan, cikgu, pada kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM ni, cikgu? Jadi kalau pada pelajar yang ada di rumah pun boleh cuba menjana idea pada satu lakaran lah, sebab di peringkat ini pelajar ni sebenarnya dia memang kreatif ni, Fizi. Ya, cikgu. Dia memang kreatif. Kalau buat lakaran tu memang banyak dia boleh hasilkan. Dan guru hanya sebagai pembimbing, pemudah cara. Baik. Dan pelajar yang akan curahkan seberapa banyak lagi idea yang mereka nak buat dalam lakaran tersebut. Saya nak tambahkan ni bola takraw saya ni, cikgu, jadi lebih berapi-rapi, cikgu. Boleh berapa lagi? Tambah ada api lagi, tak ada masalah. Saya tambah api sikit, cikgu, ya. Dia punya api di keliling-keliling ni. Sekejap. Saya cuba, cikgu. Baik. Okey, tadi Fizi tanya boleh tak guna pen ya, tapi tak ada masalah. Ini contoh hasil karya yang menggunakan media pen. Cikgu. Nampak dia lebih timbul lah. Sebab kalau dah guna pen, kiranya dia dah tak boleh nak adjust lagi. Kalau pensel ni kita boleh padam. Tapi sebenarnya bila di peringkat lakaran, idea tu boleh diteruskan saja tanpa tak payah padam pun tak apa. Ditambah baik, cikgu, tambah ya? baik saja. Jadi bila kita menggunakan pen, biasanya ini yang di peringkat yang dah separuh penuh ni menggunakan pen, dia nampak lebih menarik lah. Ya, cikgu. Nampak timbul, cikgu, ya? Timbul kan. Sini nak tambah lagi pun boleh. Baik, cikgu. Sebab selagi dalam proses lakaran, seperti yang saya katakan tadi, penjanaan idea dan luahan idea itu boleh jadi pelbagai lagi sehingga kita dapat satu gambar atau image yang paling cantik yang kita minat tu. Cikgu, saya tengah terfikir, cikgu, di tangan cikgu sekarang ni kan, ini hasil lakaran cikgu menggunakan pen. Ada 3 desain ke semuanya? Ada 3 reka bentuk di situ. Adakah ini berbeza-beza, cikgu? Yang ini berbeza sikit dari segi dia punya bahagian tepi lah. Kalau yang Fizi tengok sini, di sini ada 4 kawasan kosong. Okey, ada 4 kawasan bunga. Baik. Kalau yang di sini ada 3 kawasan kosong, ada 3 kawasan bunga. Yang sebelah sini pula, yang sebelah sini kelilingnya bunga. Jadi itu yang kita cuba jana idea, kita tengok mana reka letak yang kita minat. Bebas, cikgu, Bebas, ya? Kreativiti tiada sempadan. Baik, cikgu. Faham. Okey, mula-mula kita mulakan dengan lakaran awal, lepas tu lakaran separuh penuh, dan kita buat lakaran akhir, cikgu, ya? Belum lagi. Belum lagi. Lakaran akhir itu kira dah hampir nak siap. Selepas lakaran separuh penuh, kita akan masuk ke lakaran penuh. Lakaran penuh ini boleh juga dibuat pada kertas lukisan. Baik, tapi dia punya kondisi lukisan itu atau reka letak itu lebih kemas dan teratur. Dan lebih bersih lah daripada lakaran yang sebelum ini. Faham, cikgu. Dan lakaran penuh ini akan menjadikan panduan untuk kita teruskan ke peringkat menggunakan bantuan TMK ataupun bantuan komputer, iaitu menggunakan software tertentu lah, perisian-perisian tertentu yang kita akan ikut balik reka letak yang telah kita cadangkan sebentar tadi. Baik, cikgu. Saya dah siap dah, cikgu. Di antara lakaran separuh penuh saya ni, cikgu, saya memilih reka bentuk yang ini, cikgu. Yang ini? Okey. Yang ini, cikgu. Boleh nampak tak, kawan-kawan? Dekat rumah tu. Maksudnya Fizi dia ambil reka letak yang inilah yang paling tepi sekali ni. Yang tepi ni ada nak tambah lagi? Saya rasa macam dah puas hati ni, cikgu. Dah puas hati, Rasa dah cantik dah saya punya lakaran separuh penuh ni, cikgu. Boleh. Tapi dalam kita punya reka letak, walaupun di peringkat awal ni cuma ada gambar saja, tapi kita boleh letakkan pengurufan juga. Kena ada huruf, cikgu. Hurufan sebab nanti kita nak tunjukkan kita punya
kita punya logo tu ataupun image tu apa nama dia. Kelab takraw ke, pasukan takraw ke. Kita kena cadang juga satu nama untuk ditambah baik pada rekaan tersebut. Okey, Didik TV dan ada satu pasukan sepak takraw sendiri. Okey, kita bernamakan dia Didik TV Takraw Team, cikgu. Boleh. Nama tu pun kita boleh pelbagaikan lagi juga. Baik, tapi sebelum tu cikgu nilai saya punya hasil lakaran separuh penuh saya ni, cikgu. Okey, untuk lakaran ini saya boleh bagi 5 bintang. 5 bintang untuk proses lakaran ini. Itu dia. So, tahniah Fizi. Satu lakaran yang baik untuk hari ini. Terima kasih, cikgu. Ini semua hasil didikan cikgu. Sama-sama. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Azlan kita daripada SMK Senawang Seremban Negeri Sembilan dalam mata pelajaran produksi reka tanda tingkatan 5 cetakan digital. Baik, Cikgu. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama, Cikgu. Okey, pada murid-murid sekalian, di peringkat sekarang ni kita dah masuk ke peringkat lakaran penuh. Tadi kita dah buat lakaran awal. Okey, kita dah buat lakaran separuh penuh dengan pelbagai idea yang kita dah jana. Dan sekarang kita akan masuk ke peringkat lakaran penuh dengan bantuan komputer. Okey, biasa ada skrin ni. Okey, kita tengok dulu kat skrin bagaimana proses tu berlaku. Okay. Proses penjalanan idea ataupun penghasilan karya di dalam komputer ini menggunakan perisian-perisian tertentu lah. Sebenarnya ada banyak perisian. Asalkan dia boleh digunakan pada komputer. Untuk melakar. Untuk membuat lakaran dalam tu. Dan di peringkat lakaran penuh di komputer ni ataupun dengan bantuan TMK ni, lebih banyak lagi eksplorasi yang kita boleh buat. Contohnya tentang penggunaan warna, kita boleh menambahkan lagi image, kita naikkan lagi image tu pun boleh. Jadi perisian yang kita gunakan ni boleh memberikan image yang lebih menarik. Dengan color yang pelbagai lah. Nak buat tone, nak tukar warna. Dan juga kita boleh masukkan penghurufan dalam tu. Jadi yang seperti ada skrin tu, semua tu dia boleh diubah sesuai lagi. Baik, cikgu. Sebab komputer kan, kita yang design dia. Okey, sekarang saya nak tunjukkan pada murid-murid bagaimana contoh atau bagaimana kerja menghasilkan reka letak berbentukan komputer ni. Baik, ayo sama-sama saksikan kawan-kawan. Ini contohnya lah, contoh yang telah disediakan. Baik, ini antara reka letak yang telah dipilih oleh Fizi tadi. Ya, cikgu. Dan kita ambil satu keputusan untuk meletakkan pengurufan. Itu saya cakap tadi lah. Okay, pengurufan. So, dengan satu image yang ini saja, kita boleh buat pelbagai warna. Oh, boleh tukar-tukar warna, boleh cikgu? tukar-tukar warna. Sebab kita menggunakan bantuan TMK, kita boleh buat sebarang perubahan dalam reka letak kita. Jadi TMK ni adalah perisian, cikgu? TMK ialah konsep penggunaan komputer. Dalam komputer ada perisian. Jadi perisian itulah yang kita akan gunakan untuk menambah baik kita punya rekaan. Seperti contoh saya tunjukkan sini. Katakanlah kita dah ada perkataan yang tertera tu Didik TV Takraw Team. Memang kena, cikgu, dengan pasukan kami ni. Ya, warna asal ni warna biru. Baik. So yang ini kita boleh tukar jadi warna merah. Warna merah. Dan juga bentuk tulisan. Okay. Bentuk tulisan itu pun boleh kita ubah lagi. Font lah, cikgu, ya? Font lah. Kalau dalam bahasa komputernya ialah font lah. Ya, cikgu. Jadi kita boleh pilih font yang mana, warna yang mana, dan kita boleh tukar. Kalau kata kita minat yang pertama ni, kita nak tukar kepada color yang lain, kita boleh tukar lagi. Nak warna hijau, kita tukar jadi hijau. Kalau merah ni, kita minat pada penghurufan yang merah. Okay. Tak nak merah, kita nak tukar pada warna lain. Okay. Kita boleh tukar pada warna sini. Kita ambil warna kuning. Pun boleh. Okey, cikgu.
perlu diingatkan juga pada pelajar sekalian untuk memilih pengurufan, kita kena cari ataupun saya boleh cadangkan, gunalah pengurufan yang boleh dibaca. Yang senang dilihat. Senang dilihat dan boleh dibaca. Walaupun ada pelbagai bentuk pengurufan dalam komputer ini, kita pilih yang boleh dibaca. Nanti kalau dicetak dapat baju tapi tak baca, tak guna juga. Betul. Nampak gambar saja. Saya carakan begitulah. Dan satu lagi cara, selepas kita dah memilih pengurufan tu, kita nak susun atur dia. Kalau macam ni, kita boleh alih dia lagi. Tulisannya ini kita nak alih kepada yang sini. Yang ini kita nak alih sini. Itu bergantung, kita tengok pada keadaan dia. Dia okey tak okey. Bergantung kepada kreativiti. Bergantung pada kreativiti. Okey. So kita boleh letak dia kat depan. Kita boleh adjust lagi. Yang ni kita boleh adjust lagi. Itu yang kita namakan dia reka letak bantuan TMK lah. Jadi perisian yang saya katakan tadi, perisian adalah pelbagai. Baik, cikgu. Ini yang saya tunjuk ni sebagai salah satu contoh perisian yang ada dalam pasaran lah. Baik, cikgu. Jadi kita dah pilih sini, kita dah pilih pelbagai reka letak, kita dah buat dia punya warna, kita dah adjust dia punya pengurufan, kita dah ubah sana, ubah sini, dan kita akan pilihlah satu yang terbaik. Satu yang terbaik dia menjadi lakaran akhir. Lakaran akhir seperti yang saya tunjukkan nanti. Ini kita dah contohkan tadi dalam yang ini kita boleh print lah, kita boleh cetak. Kita boleh cetak. So di sini ada 4 contoh. Ada 4 contoh lakaran yang kita dah buat bantuan TMK tadi. Cantik betul lah, cikgu. Rambang pula mata saya nak pilih mana satu ni, cikgu. Menarik. Jadi kita akan tengok mana yang paling kita minat, kita pilih dan kita akan cetak dan jadikan dia lakaran akhir. Ini baik. Ini lakaran akhir ni biasanya yang dah hampir siap lah. Inilah image yang kita akan cetak pada pencetak kita. Jadi untuk hari ini kita akan cetak pada kertas transfer paper. Cikgu, kenapa tak boleh pakai kertas biasa, cikgu? Kertas biasa dia hanya ada dakwat, tapi kita tak boleh buat proses tekan panas. Kertas yang digunakan untuk cetak nanti ialah jenis 3G dark paper. Cuba cikgu tunjukkan kepada kawan-kawan saya, cikgu. Bila satu rekan tu dah siap, kita kena cetaklah. Baik, cikgu. Kita kena cetak. Baik, kita cuba cetak sekarang ni. Sudah pun cepat keluar. Cikgu. Sudah pun keluar. Kita dah terhasillah image tadi. Sudah ada pada kertas 3G dark paper ni. Dan selepas ni baru kita boleh buat proses tekan panas. Baik, cikgu. Cikgu, saya nak tanya, cikgu, kita punya pencetak ni, adakah kita boleh menggunakan pencetak biasa yang ada kat rumah tu, cikgu? Pencetak biasa yang boleh. Yang biasa-biasa untuk mencetak dokumen. Boleh. Macam-macam lagi. Model pencetak tak ada masalah ni, Fizi. Cuma dakwatnya. Dakwatnya mestilah yang untuk proses cetak tekan panas. Dia ada, cikgu, ya? Ada. Khususan ni, cikgu, khusus, dakwat khusus. Sebenarnya yang kita gunakan di sini adalah dakwat jenis pigment. Jenis pigment. Dia boleh dicetak pada 3G dark paper ni dan kita boleh press pada baju. Ada satu lagi dakwat dipanggil dakwat sublimation. Cikgu? Sublimation. Macam-macam nama, cikgu. Dakwat tu pindah kepada fabrik. Yang ini kertas yang akan pindah pada fabrik. Sebab tu kita panggil dia transfer paper. Kalau yang untuk dakwat sublimation tadi, ini contohnya. Ini contoh hasil yang menggunakan dakwat sublimation tu sebab asal dia kain ni putih. Kain ni putih. Jadi bila kita dah buat reka letak semua, kita dah cetak pada dakwat tu, dakwat sublimation tu, kita akan press, dia akan terhasillah coraknya. Jadi kaedah sama lah, cikgu, ya? Kaedah berbeza tapi hampir sama. Hampir sama. Yang ini menggunakan kertas, yang ini menggunakan dakwat. Dipanggil sublimation. Yang ini, seperti saya tekankan tadi, ini adalah guna kaedah transfer paper. 3G jet juga, ya? 3G dark paper. Nama materialnya 3G dark paper. Cikgu, kalau vinyl fabric macam mana pula, cikgu? Kalau cikgu terangkan, cikgu. Kalau ada satu lagi, bahan dipanggil vinyl. Menggunakan vinyl iaitu stiker yang kita boleh press ke baju juga.
Oh, okey. Yang itu material dia lain lah. Dia dipotong menggunakan plotter atau mesin pemotong vinyl. Dan dia akan terus cetak pada baju. Kadang kita ada nampak dekat baju kawan-kawan kita ada yang macam tulisan-tulisan tu. Kalau dia rata berkilat, itu biasanya menggunakan vinyl. Oh, yang berkilat warna keemasan. Warna keemasan, ada warna kuning, warna perak, warna silver, warna perak tu. Itu yang menggunakan vinyl transfer. Pun ada. Baik, faham cikgu. Tak sabar-sabar rasanya untuk kita melihat apakah hasil cetakan kita pada hari ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Azlan dalam produksi Reka Tanda Cetakan Digital. Hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Azlan ni, Cikgu. Saya dah tak sabar-sabar untuk mencetak dah, Cikgu. Okey, Fizi. Tak sabar mencetak. Jadi sebelum mencetak, Fizi, kita kena belajar dulu dia punya kaedah. Kaedah yang digunakan dalam cetakan tekanan panas ni. Seperti yang saya tekan awal-awal siaran tadi, kita ada 3 kaedah cetakan. 3 kaedah cetakan. Yang pertama ialah kaedah transfer paper. Iaitu menggunakan kertas 3G dark paper. Kemudian yang kedua ialah kaedah sublimation paper. Iaitu menggunakan dakwat. Dakwat tu yang akan dipindahkan kepada fabrik. Baik. Kaedah yang ketiga ialah kaedah vinyl transfer. Yang ini menggunakan stiker lah. Kalau kata biasanya ialah stiker. Tapi untuk yang menggunakan vinyl transfer ini, kita kena potong penghurufan ataupun image itu menggunakan plotter ataupun dipanggil mesin pemotong vinyl. So, jadi kita akan buat dia punya amali lah, Fizi. Baik, Cikgu. Jadi amali ini dia ada banyak perkara kita kena buat. Baik. Pertama, kita kena ada mesin. Mesin heat press yang ada di sana. Yang ada tepi tu. Warna biru tu, Cikgu. Yang biru tu. Kita kena hidupkan lah. Okey. Kita kena hidupkan tadi. Dan kita kena buat dia punya ketetapan masa. Masa berapa saat nak press. Berapa saat, Cikgu, selalunya yang paling sesuai untuk kita press tu, Cikgu? Biasanya dia kadang diikut material juga. Ada material yang hanya perlu sekejap. Antara 5 ke 10 saat. Baik. Ada yang kena lebih lagi, ada yang kurang lagi. Bergantung pada material sebenarnya. Dan juga yang penting ni ialah suhu. Suhu pun main peranan juga kerana kalau terlalu panas, image yang kita tekan tu takut tenggelam di dalam fabrik. Tak timbul pula gambar dia. Yelah, dia dah cair, Cikgu. Macam tercairlah sikit. Jadi ketetapan suhu dan material haruslah bersesuaian. Bersesuaian. Jadi kita kena belajarlah cara tu. Suhu dia berapa, Cikgu? Saya lagi, Cikgu. Suhu dia yang untuk contoh pada hari ini, saya tetapkan pada suhu 160 darjah. Memang kena 160 ke macam mana, Cikgu? Ada yang 170, ada yang 150. Itu sebenarnya bergantung pada keadaan. Yang saya tetapkan pada hari ini adalah untuk kita rujuk pada bahan yang kita gunakan, iaitu transfer paper. Ini sebenarnya cadangan. Dia memang bergantung pada keadaan juga. Baik. Jangan risau. Baik. Jadi sebelum kita buat tekanan panas, kita dah sediakan fabriknya lah. So fabrik ini ialah selai t-shirt. Ya, Cikgu. Berwarna hijau. Hijau kan. Jadi kita tadi dah cetak image. Kita dah cetak image tadi menggunakan 3G dark paper. Baik. Jadi kita bukan tekan terus ya. Sebenarnya 3G dark paper ni kita kena pisahkan. Kita kena tanggalkan dia. Tanggalkan dia. Baik. Jadi yang ini kita minta Fizi tolong pisahkan. Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Saya bahagian pemisahkan ni, Cikgu. Saya memang boleh, Cikgu. Dah siap, Cikgu. Siap. Okey. Inilah bahagian kertas yang kita akan pindah kepada fabrik nanti.
Dan corak yang kita dah hasilkan ni dipotong menggunakan plotter. Sekiranya ada beberapa keadaan lagi, boleh juga dipotong secara manual, hanya menggunakan pisau pemotong lah. Gunting boleh, cikgu? Gunting pun boleh. Tapi kadang-kadang takut gunting tergunting pula huruf tu. Iyalah. Jadi apa pun penggunaan gunting atau pisau haruslah berhati-hati sebab dia perlu dipotong mengikut penghurufan ataupun image yang kita dah sediakan tu. Kalau yang macam Fizi buat tu, dia dah disiap dipotong melalui plotter. Siap-siap cikgu ya. Itu pun menggunakan TMK juga lah tadi tu. Baik cikgu. Iya, ni contoh yang kedua juga. Ini memotong secara manual lah. Potong secara manual. Jadi terpulang pada customer, pelanggan. Dia nak yang macam mana. Tapi kita try the best lah. Jadi baik, dah setting. Dah. So kita akan bawa kepada mesin kita ni. Jom kawan-kawan kita saksikan bagaimanakah caranya. Ini kali pertama saya ni cuba untuk melakukan pencetakan ini, cikgu. So kena letak kat sini lah. Macam ni kita boleh tarik. Baik. Wih, panas cikgu ya. Panas. Kawan-kawan, panas betul ni. Jadi langkah keselamatan yang mudah-mudahan langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan elektrik ni kena lebih berhati-hatilah. So cara ukuran kita letaklah. Kita boleh pakai pembaris. Tapi kalau kita nak ajak, kita nak buat macam biasa, kita boleh letak 4 jari lah. 4 jari tu? 4 jari. Dan logo image tu letak di bawah. So pastikan dia center ataupun dari tengah-tengah. Boleh alih tangan. Baik. So kita tolak balik platform ke dalam. Nampak tak kawan-kawan caranya? Pastikan. Dia tak lama nanti bila panas ni dia akan menggulungkan balik kertas tu. Kita akan terus buat tekan panas. Baik. Kita kena tekan dia sampai dia kunci. Bunyi cikgu. Bila tekan, pemasa akan berjalan. Pemasa dalam 5 saat. Kita biarkan sekejap. Dah siap cikgu. Belum siap lagi. Siap lagi cikgu. Bagi dia sejuk dulu. Untuk dapatkan kesan yang lebih baik, kita press 2 kali. Sebagai cadangan kita press 2 kali. Fizi cuba press 2 kali. Sekarang ni kali kedua ni. Saya cuba pula cikgu ya. Tumpang cikgu ke depan cikgu ya. Boleh. Baik, ini perhatian kepada anda yang sedang menonton Didik TV, pastikan kita kena berhati-hati dan juga sentiasa mengamalkan aspek keselamatan yang sangat tinggi untuk menggunakan alatan-alatan yang menggunakan elektrik dan juga tajam. Ya, betul. Ya, betul. Saya cuba cikgu ya. Boleh cuba, silakan. Tarik cikgu, tarik. Nah. Seronok pula saya main benda ni cikgu. Kita angkat. Angkat cikgu. Itu dia. Dah siap kita punya sampel baju cetakan tekan panas kita yang dihasilkan oleh Fizi. Pegang promo sikit. Cikgu, betul tak saya punya teknik tadi cikgu? Betul. Sebab tetapan masa telah dibuat, tetapan suhu pun telah dibuat dengan kadar yang sesuai dan alhamdulillah hasil yang dihasilkan pun terbaik. Ni boleh pegang cikgu? Boleh pegang? Boleh, tak ada masalah. Panas panas sikit lah. Dah siap dah baju takraw pasukan kami ni cikgu. Ya. So saiz betul tak tu saiz? Memang saiz saya cikgu. Double XL. Kebetulan. Kebetulan cikgu. Okey. Nampak tak? Cikgu, ada ke cikgu nak pesan-pesan apa-apa dekat kawan-kawan kita ni cikgu? Kadang-kadang ni kan ialah kawan-kawan saya ni kadang-kadang ada yang suka bermain-main dengan benda tu, ada yang tak memenuhi aspek keselamatan. Seperti mana biasalah di bengkel kita sentiasa menerapkan langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik ataupun peralatan yang berbahaya seperti pisau lah. Jadi guru akan sentiasa memberikan peringatan kepada pelajar. Alat ini haruslah dikendalikan dengan pengawasan guru. Mesti kena ada cikgu. Kena ada guru dalam bengkel ataupun di tempat kerja supaya kita boleh tengok proses tu. Dan sama kita memastikan keadaan alatan tu dalam keadaan selamatlah dan pelajar yang menggunakan itu pun selamat. Jadi kalau mengelakkan kesilapan lah. Kalau berlaku kesilapan, berlaku pembaziran pada bahan. Itulah. Cikgu, memang kena 2 kali ke cikgu? Untuk kita
press benda tu cikgu? 2 kali itu yang di-showkan ataupun yang dicadangkan. Kalau 3 kali pun benda dah melekat. Cuma orang kata kalau kali kedua tu dia lebih yakin dia punya lekatan tu, dan juga dia ada fungsi untuk mengilatkan pada image tu. Kalau sekali pun tak ada masalah. Kalau sekali pun tak ada masalah. Tapi kalau eloknya kita boleh buat 2 kali. 2 kali lah. 2 kali. Okey. Kalau 3 kali tak boleh cikgu? 3 kali? Boleh, tapi panaslah baju tu. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya saya cuba tunjukkan beberapa contoh yang pelajar telah buat, dan ada sampel pada pakaian. Okey. Okey, saya tunjukkan contoh. Baik. Jom sama-sama kawan-kawan. Ini hasil yang telah pun Cikgu Azlan lakukan pada hari ini. Ini contoh. Okey, contoh yang telah pelajar hasilkan pada fabrik mereka. Kebanyakannya dia memilih t-shirt lah, sebab mereka suka pakai t-shirt. Jadi kalau image tu ada pada baju tu, kira macam edisi khas lah untuk kelompok tu, untuk pelajar tu, dan semuanya dihasilkan oleh pelajar itu sendiri. Ini semua anak murid cikgu buat ni? Ya. Fazarul Haziq Izzat Izham Khairul Nizam. Zulkarnain. Mereka pun nak buat tim juga, jadi mereka ciptalah. Kita boleh lawan cikgu. Ini tim bola sepak cikgu. Tim bola sepak. Ini tim bola sepak pula. Dia macam-macam dia boleh buat tu. Jadi apa semua adalah kreativiti. Dan itu saya katakan tadi, penjanaan idea melalui proses lakaran itu penting. Daripada awal tadi kita tekankan proses lakaran itu penting untuk menjana idea bagi mendapatkan hasil kerja yang terbaik. Itulah cikgu. Tadi kan masa mula-mula saya menyaksikan kita punya reka bentuk yang berada di atas kertas apa ni cikgu? 3G dot paper. 3G dot paper ni rasa macam dia punya warna macam tak timbul cikgu ya. Tapi bila dia dah cetak ke atas ni, wow. Nampak tak kawan-kawan? Perbezaan dia. Yang ni yang asal di atas dot paper ni. Dan ini yang berada di atas baju kita. Ya, betul. Cikgu, rasa-rasa je berapa lama kita punya ketahanan ni? Okey, ketahanan ya. Kalau proses dia betul, insya-Allah dia memang tahan lama lah, lebih daripada 2-3 tahun pun. Baik. Sesuai itu, saya katakan tadi, bila kita membuat tekan panas, kita haruslah mengambil kira beberapa faktor tadi lah. Ya, cikgu. Dari suhu, dari material, dengan pemasa yang kita nak press pada baju tu nantilah. Baik. Kalau cepat sangat nanti dia tak lekat betul. Bila tak lekat betul, kemungkinan boleh tertanggal. Basuh tertanggal. Adakah contoh cikgu, saya dah lepas saya dah press ke atas baju ni, satu masuk dalam mesin basuh cikgu. Boleh ke cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh, sebab proses telah dibuat dengan sempurna. Memang tak ada masalah kalau basuh cikgu ya? Tak ada masalah. Boleh tahan selama 3 tahun ya? InsyaAllah. Baik cikgu, ada penambahan lagi cikgu? Silakan. Penambahan, okey. Dari segi inilah yang saya boleh tekan kepada pelajar juga. Boleh memilih mana-mana kaedah. Yang saya tunjukkan pada kali ini menggunakan transfer paper. Jadi kita ada sublimation paper. Kalau sublimation paper ni, ia lebih sesuai untuk yang atas fabrik yang putih lah. Kita nak colourkan dia bagaimana, tak kisah. Gantung pada kita punya rekaan. Kalau yang transfer paper ni, kita hanya cetak mengikut warna yang kita dah reka letak tu. Kita dah buat reka letak ni. Dan fabrik, kita akan tentukan fabrik lah. Jadi supaya gambar tu ataupun image tu timbul, ataupun kita panggil dia kontras. Kalau image tu gelap, kita cari kain yang gelap, takut dia tak nampak. Kita cuba cari kain yang berbezalah color dia. Seperti yang saya tunjukkan tadi ni. Kalau pelajar tu memilih fabrik warna biru, gambar dia warna yang cerah lah. So ada elemen kontras di situ lah. Jadi insyaAllah gambar tu nampak. Cikgu, kalaulah saya dekat rumah, saya beli transfer paper ni dan saya tak ada mesin tekan tu cikgu. Kalau saya hanya menggunakan striker cikgu, macam mana cikgu? Kalau striker, kita boleh buat, tapi kita tak galakkan lah, sebab striker dia punya tetapan masa dia tak ada. Dia memang dah panas saja. Kita tak tahu kadar kepanasan striker tu
boleh dibuat tekanan atau tidak. Kita kena tekan benda tu. Macam alat ni, dia ada pengunci, tak ada masalah. Baik. Pengunci tu boleh dilaras sejauh mana kita nak turunkan atau dia punya ketat tu macam mana. Kalau terlampau ketat, nanti imej tu terlampau melekat sangat sampai takut dia tenggelam. Okey. Faham, kita ada kadar yang sesuai. Apapun kita kena harus tengok ke kadar yang sesuai. Kena tengok material juga, cikgu. Material juga. Faham. Cikgu, kalau kita guna kain microfiber, cikgu. Tiba-tiba rasa macam nak menggunakan ni. Adakah sesuai, cikgu? Boleh. Kalau pakai kain contohnya macam microfiber, kita kena tengok suhu yang betul lah untuk kain microfiber. Dia yang ini suhu untuk kain cotton. Dia berbeza sikit. Baik. Kalau microfiber ni, dia punya benang dia agak nipis sikit. Jadi harus kita tengok pada tetapan masa, kesesuaian juga, dan suhu yang sesuai untuk fabric kain tadi, microfiber tu dulu. Baik, cikgu. Antara kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan, Cikgu Azlan. Okey, untuk rumusan pada hari inilah. Baik. Okay, pertama, kita mesti berbalik kepada cara pengendalian proses itu dululah. Okay. Tentukan jenis fabrik yang akan dipilih, baru kita boleh tahu kaedah yang boleh dipilih. Lepas tu yang ketiga, kita tentukan pemasa dan suhu yang sesuai dengan bahan. Dan yang keempat, mesti utamakan keselamatan semasa mengendalikan alatan-alatan ini. Betul. Dan akhir sekali, sekiranya ada sebarang maklumat yang kita nak cari, kita boleh rujuk pada Pelantar Delima KPM. Cikgu, nak tanya tentang saya punya prestasi pada hari ini, cikgu. Okey, Fizi. Baik, cikgu. Prestasi. Okey, cikgu nilai, cikgu. Cikgu nilai. Kita tengok ya. Jujur, cikgu. Baik. Baik. Oleh kerana Fizi telah melalui semua proses, bermula daripada proses lakaran awal, lakaran separuh penuh, lakaran penuh, mencetak, dan juga kepada proses tekan panas. Jadi memang semuanya Fizi dah lalu. Jadi semuanya terbaik. Dan saya bagi 10 markah. Alhamdulillah. Dan sebagai bonus hari ini, kerana kecemerlangan Fizi dalam proses ini, baju ni saya hadiahkan untuk Fizi. Terima kasih, cikgu. Boleh bawa balik. Terima kasih kepada Cikgu Azlan kita yang sudi mengajar kita pada hari ini, dan terima kasih kepada anda yang sudi fokus tentang apa yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Semoga dapat dipraktikan, semoga dapat dijadikan sebagai satu kerjaya dalam hidup kita tak lama lagi, cikgu, ya. Dan terima kasih kepada cikgu jurubahasa kita, iaitu Cikgu Duzaimah Kamaruddin daripada SMK Tun Mutakhir, Batu Berendam, Melaka. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM. Jaga diri baik-baik, jangan nakal-nakal, fokus sentiasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.